Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita akan menyambung lagi perkongsian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang diterjemah oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah hafizallah ta'ala anhu. Masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan menjaga lidah. Jadi Imam Ghazali Allah Ta'ala dia akan menerangkan kepada kita lidah ni perlu dijaga daripada 8 perkara. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali Allah Ta'ala, daripada 8 perkara yang perlu kita jaga, iaitu daripada berbohonglah, berbohong, berdusta, menipu. Maka janganlah engkau berbohong, sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Itu pertama. Jadi Imam Ghazali kata, pertama, janganlah kita ni berbohong sama ada sungguh-sungguh berbohong ataupun dalam keadaan bergurau, bercanda. Tak boleh berbohong. Jangan engkau biasakan lidahmu berbohong ketika bergurau. Jangan biasakan lidahmu berbohong walaupun dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong walaupun bergurau-gurau. Nanti akhirnya, natijahnya, engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh walaupun pada awalnya hanya bergurau-gurau. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Berbohong ni adalah satu dosa besar yang terbesar. Jadi dosa besar ni banyak. Salah satunya bercakap bohong, sama ada dalam keadaan bergurau-gurau ataupun sungguh-sungguh. Jadi dia dosa besar lah. Bila dosa besar, maka perlu kepada taubat. Orang wajib bertaubat dengan syarat-syaratnya lah. Kena menyesal, berazam takkan lakukan lagi maksiat tersebut. Kemudian dia mesti tinggalkan maksiat, kan? Itu sebagian syarat taubat. Selain dari itu, selain daripada dosa besar, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu. Jadi jadilah kamu orang yang fasik. Makna kamu sudah tidak dipercayai. Dan hilanglah makna dari segala perkataanmu. Jadi bila kau ni bercakap bohong, maka masyarakat akan mengenali kamu sebagai seorang pembohong. Jadi bila kamu sudah dituduh, bukan dituduh lagi, sudah dicop sebagai pembohong di kalangan orang ramai, maka ketika itu hilanglah keadilan. Maksudnya hilanglah harga diri. Dan hilanglah makna dari segala perkataanmu. Masyarakat pun sudah tak terima lagi percakapan kita. Hilang kepercayaan dalam perkataanmu. Orang tak percaya lagi. Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Pasal apa? Dah dicop sebagai pembohong. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau berbicara bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong di hadapanmu. Bila kita nak tahu, kata Imam Ghazali,
Kita nak tengok sejauh mana teruk atau jahatnya orang yang berbohong ni. Kamu tengok depan kamu. Kalau orang tu membohong kamu, orang tu menipu kamu, betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Jadi bila kita melihat orang menipu depan kita, berbohong depan kita, bercakap bohong depan kita, maka di situ akan timbul perasaan tak suka kepada dia. Kita merasakan timbul rasa jijik, rasa hina apa yang dilakukan. Kita rasa jahat akhlak orang ni, teruknya orang ni, pembongak kata di 9, pembongak, bongak kata di 9, menipu, orang tani kata pelawak, kan, bahong. Jadi itu kesan dia bercakap berbohong. Nampak kecil, tapi kesannya amat besar, kan, dosa besar. Kesan dia tu pertama dosa besar, mana memang Allah murka, memang Allah benci, Nabi SAW pun tak suka. Kemudian masyarakat akan memandang hina kita ini. Dari segi satu sudutnya sudah dianggap tidak adil lagi, mana dah jadi orang yang fasik, perkataan kita dah tak boleh dipakai lagi. Dan begitulah hendaknya, kata Imam Ghazali lagi, engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Jadi kata Imam Ghazali, bila kamu tengok, nak tahu buruknya membohong ini, kamu tengok orang berbohong depan kamu, apa kamu rasa? Jadi begitulah kita melihat segala keaiban diri kita. Keaiban diri kita, kita tengok orang tu buat. Bila orang tu buat, kita sedarlah benda-benda tu tak elok kita buat. Kita tahu benda tak baik kita lakukan, kan? Jadi di situ kita kena perhati. Jadi kita tengok, bukan cari buruk orang. Maksud dia, bukanlah kita nak tengok buruk orang, tetapi kalau kita melihat, kita nampak sesuatu keburukan orang buat depan kita, depan mata kita, maka kita suluh diri kita. Kan? Macam ni lah kalau aku buat, maka akan menusahkan orang. Macam ni lah kalau aku lakukan, maka orang tak suka, manusia akan hina aku, orang dah tak percaya pada aku, kan? Jadi begitu. Bukan sekadar berkaitan dengan berbohong, apa sajalah keburukan-keburukan. Maka kata Imam Ghazali, apa yang kau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Kan? Bila kamu tengok buruk apa orang buat, maka kamu sebalik tengok diri kamu. Kalau kamu buat, macam itulah buruknya. Oleh itu, janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Keputusannya, janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi kitab ni dia ringkas sajalah, dia tak ulas panjang, kan? Walaupun begitu, memanglah Nabi SAW, dia ada sifat, Nabi-Nabi ni ada sifat siddiq, amanah, kan? Mustahil mereka tu berdusta, mustahil mereka tu khianat. Jadi mustahil juga mereka berbohong. Nabi SAW dia mengajar dalam kitab, sebagian kitab yang biasa kita baca atau kita dengar, tuan-tuan guru kita mengajar, Nabi SAW ni walaupun dalam bergurau, dia tetap berkata benar. Pernah satu perempuan, dalam kitab Bimbingan Mukmin, kan, satu perempuan datang jumpa Nabi SAW mengadu hal tentang suaminya. Maka Nabi SAW bertanya, suami kamu tu yang ada mata putih, kan? Lebih kurang lah mafhum cerita hadis tu, kan? Ya, Rasulullah tanya, suami kamu tu yang ada mata putih, kan? Perempuan tu terkejut lah. Dia pelik, kan? Dia pelik. Ada mata putih, yang bermata putih.
dia pun pelik. Rasulullah pun bergurau, Rasulullah pun ketawa lah, tapi ketawa tidaklah berdekah-dekah. Rasulullah beritahu manusia memang ada mata putih, ada mata putih dan mata hitam, ataupun mata putih dan mata biru. Memang putih. Semua manusia yang normal ada mata putih. Mana walaupun dia bergurau tetapi tidak berbohong. Setengah tu yang biasa kita dengar, para ustaz, tok guru kita bercerita, satu perempuan tua jumpa Nabi SAW. Rasulullah menceritakan dalam syurga tak ada orang tua, semuanya muda-muda. Dah makcik itu menangis kan, sebab dia berumur dah tua, usianya dah tua. Jadi dia faham bahawasanya kalau dia mati, dia tak masuk syurga. Kerana Nabi SAW bagi tahu dalam syurga tidak ada orang tua, semuanya muda belaka. Rasulullah pun terangkan, walaupun bergurau tetapi benda yang benar. Rasulullah pun ceritalah, ahli syurga ni semua muda-muda kan, walaupun dia mati tua, dia masuk syurga tu umurnya muda. Allah kembalikan kemudaannya, kan, tak tua-tua tak? Jadi itu yang Imam Ghazali kata, jangan kamu berbohong walaupun dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun berbohong. Sebab nanti akhirnya kau akan jadi orang yang memang suka berbohong. Jadi kita baca sikitlah dalam kitab, sebagian kitab ni kan, berkaitan dengan bohong. Walaupun begitu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada beberapa keadaan tertentu yang kita dibenarkan berbohong ataupun berdusta. Kan? Dibenarkan berbohong. Kadang-kadang berbohong itu jadi wajib pula. Kan? Berbohong itu jadi wajib. Ada masanya dibenarkan. Ada masanya dibenarkan. Dibenarkan. Bukanlah tak boleh berbohong langsung, tapi ada keadaan tertentu dibenar. Umpamanya, sebagian ulama menerangkan apabila seorang Islam dia bersembunyi dari seorang yang zalim. Mana satu orang Islam ni ada orang nak tangkap dia, nak pukul, nak ugut orang zalim, orang jahat. Maka dia bersembunyi di rumah kita ke, di kawasan kita ke, di kampung kita ke. Maka kita nak cakap benar ke cakap bohong? Bila orang jahat, orang zalim tu tanya kita, ada tak sipolan-sipolan ni dalam masuk kampung awak, taman awak, atau duduk di sini? Kenal tak orang ni umpamanya? Maka kita tahu ni yang bertanya ni orang jahat. Nak buat enaya, buat zalim kepada orang yang bersembunyi ni. Maka ketika itu wajib kita berbohong kerana hendak menyelamatkan nyawa ataupun menyelamatkan orang itu daripada dizalimi. Begitu juga sekiranya kita ini diamanahkan untuk menjaga harta seseorang, kan, atau kita ni bendahari masjid ke, ataupun kita ni apa saja bendahari persatuan kau, jadi kita diamanahkan untuk menjaga harta orang atau satu syarikat atau satu pertubuhan. Kemudian ada orang yang nak khianat, dia memujuk kita nak gunakan duit apa semua, dia boleh kita bohong, aku tak ada kuasa, contoh, duit tak ada, dan ataupun kita nak selamatkan harta tu dizalimi, kan, maka bolehlah kita bohong. Orang nak rampas, wajib ketika itu berbohong. Bahkan setengah ulama kata, berfatwa, sekiranya kita ni bagi tahu, memang ada atau barang tu kat aku, kan, memang ada, kita cakap benar, ketika itu orang zalim tu rampas ambil, maka wajib kita kena ganti balik, kan. Pasal apa? Pasal kita tak menyelamatkan harta orang, kan. Itu sebagian ulama lah, memang begitulah. Dan ataupun kita ni nak mendamaikan orang yang bergaduh, orang yang berselisih faham, atau dalam peperangan, untuk meredakan peperangan, maka ketika itu bolehlah kita berkata bohong supaya damai
orang yang bertengkar, damai orang yang bergaduh. Tak. Jadi ketika itu wajiblah berbohong. Ataupun dalam peperangan, tentulah ada strategi-strategi yang kita berperang, adalah strateginya. Takkanlah dalam perang ni nak terang-terang, cakap terang-terang kan, tentulah ada strateginya. Ataupun nak menamaikan orang-orang Islam yang berperang, hanya ketika itu wajib kita berbohong. Tak boleh pula kita bercakap lurus. Walaupun begitu, kata dalam kitab ni, dia kata kita sedaya yang boleh, Imam Ghazali pun pesan, dia kata sedaya yang boleh kita cubakan elak berbohong. Cubakan elak berbohong, kecuali kes-kes yang wajib lah, kes-kes yang tertentu yang tu perlu berbohong, maka dibenarkan dalam syariat. Sebagai contoh yang saya bagi tadi, kerana nak menyelamatkan nyawa seseorang, nak menyelamatkan seseorang pada dizalimi, disakiti kan, atau nak menyelamatkan harta orang, atau nak nak memujuk orang supaya berdamai kan. Ataupun setengah kitab kata kerana dia berpoligami, dia isteri dia ramai kan, jadi dia ada 2, 3, 4 isteri. Jadi dia nak memujuk isteri-isteri yang lain kan. Dia pergi rumah isteri yang pertama kan, walaupun isteri pertama tu masak kata tak apa sedap, contoh sedap isteri nombor 3 masak lagi, tapi tetap dia kata sedap awak masak ni. Tak ada orang lain lah dalam dunia ni yang masak sedap kan, melainkan awak lah. Selain pada mak saya, awak lah yang paling sedap masak kan. Berbagai-bagai lah puji isteri, awak ni lawa lagi walaupun umur dah 65 ke 70, contoh ada. Jadi itu untuk memujuk, mengembirakan lah. Begitulah umpamanya. Takkan dia cakap terang-terang awak ni umur 75 ni makin huduh saya tengok, bercerai-berai. Tak kan. Dia pun kata abang pun umur 70 pun perut dah boncet dah, contoh. Jadi bolehlah kita bercakap kerana nak memujuk hati, walaupun berbohong. Kadang-kadang boleh kita berbohong dengan bahasa kiasan, walaupun itu kita kena elakkan jugalah daripada berkata bohong, sebab dia salah satu dosa yang besar. Sebab ada satu mafhum hadis Nabi SAW bagi tahu, hendaklah kamu semua berkata benar. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu semua berkata benar. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya bercakap benar itu, jujur itu, yahdi ilal birri, memberi petunjuk, membimbing kepada kebaikan. Wa yahdi ila jannah, ilal jannah, dan benar itu, jujur itu membimbing, membawa, menunjuk ke syurga. Wa ma yazalur rajulu, dan sentiasalah seorang lelaki itu yasduku, sentiasa benar, sentiasa jujur, mana tidak berbohong. Yataharra asidqa, dan dia mengutamakan kejujuran, mengutamakan kebenaran. Hatta yuktaba indallah, sehingga ditulislah dia di sisi Allah Ta'ala siddiqan, mana orang yang benar. Wa iyyakum wal kazibah, dan hendaklah kamu menjauhi, berhati-hatilah daripada berdusta. Rasulullah kata kamu kena berhati-hati, jaga-jagalah daripada berdusta. Fa innal kadhiba, maka sesungguhnya berdusta itu yahdi ilal fujur, dia membawa, menunjuk kepada kejahatan. Wal fujuru, dan kejahatan itu yahdi ilan nar, dia menunjuk ke dalam neraka, membawa kepada neraka. Wa ma yazalul abdu wa ma yazul abdu yakzibu, dan sentiasalah seorang hamba itu berkata bohong, suka membongak. Wa yataharra al-kadhiba, dan dia mengutamakan pembohongan, pendustaan. Hatta yuktaba indallah, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala kazzaban, orang yang sangat membohong, sangat pembongak, pendusta. Jadi kalau Allah dah cop orang tu siddiqan, orang yang benar, maknanya orang itu sudah
hampir dengan Allah Ta'ala dan dipermudahkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya orang itu dia sentiasa berkata bohong, maka ditulis di sisi Allah dia ni orang yang pendusta. Nah, orang yang berdusta ni dia sangat melakukan kejahatan. Nah, dia mudah nak masuk dalam neraka, susah nak dapat keampunan Allah Ta'ala. Nah, jadi itu satu bahayanya berdusta, berbohong. Jadi lidah ni memanglah kan, kadang-kadang kita ni cakap ni banyak salah. Jadi semoga Allah mengampun dosa kita semua, memberi kita hidayat, membimbing kita, memberi kita kekuatan untuk mengawal lidah kita. Perlu ni, perkara ni perlu diasuh, perlu dikawal supaya kita terpelihara daripada akhlak perangai yang buruk yang akan membawa kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal iyazu billahi min dzalik. Jadi sekadar tu jelah kelas online kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung pada jadual yang akan datang lagi. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang istiqamah, berpegang dengan ajaran agama Islam, berakhlak yang baik. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam tutur kata. Ada perkara-perkara yang saya sampaikan, banyak benda-benda yang tidak muafakat dengan ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya ada, maka ditinggalkanlah. Dan sekiranya ada manfaat, ada kebaikan yang kita kongsikan bersama, semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita di atas keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keberkatan para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada agama secara jujur dan ikhlas. Lebih-lebih lagi Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, satu orang ulama yang mencapai taraf kewalian, orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi almarhum tuan guru saya, guru yang mendidik saya, yang membimbing saya. Semoga Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, mengangkat darjatnya, melapangkan kuburnya. Begitu juga kepada semua tok-tok guru, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang mendidik mengajar saya. Semoga mereka pun mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan juga ibu dan ayah kita yang mendoakan kebaikan untuk kita, dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan disebabkan doa-doa muslimin muslimat, Allah Ta'ala memberi rahmat juga kepada kita. Dan yang mana kalau kita baca rukun khutbah mereka ni, bila sembahyang Jumaat, mereka akan berdoa kebaikan untuk orang Islam. Boleh jadilah dengan doa-doa itu Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampuni dosa kita, mengekalkan kita dalam agama Islam sehinggalah akhir hayat kita mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.